Kalau ada persamaan antara manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang adalah tanggapan bahawa dunia akan tamat binasa. Dalam mitologi Norse contohnya, dunia akan tamat dalam satu peristiwa Ragnarok, di mana Gergasi dan Jembalang akan melawan dewa-dewi Thor, Loki, Heimdall. Ya, memang macam pernah dengar. Matahari akan menggelap, bintang-bintang akan menghilang dan bumi tenggelam dalam lautan. Dikatakan bahawa ramalan terawal dunia ini akan tamat datangnya daripada tablet Mesopotamia 5,000 tahun yang lepas. Di mana dalam tablet ini, penulis itu mengatakan dunia ini semakin hancur disebabkan ia semakin dipenuhi korupsi. Anak-anak muda tak guna, mereka tak lagi taat kepada ibu bapa. Dan ini adalah bukti bahawa dunia akan tamat tak lama lagi. Jap. Jadi maksudnya 5,000 tahun lepas lagi kita ada generasi orang tua yang mempelekehkan generasi orang muda, kata tak matang lah, tak boleh pakai dan sebagainya. Lama dah rupanya tradisi ni. Dan dah pasti hampir semua agama termasuk agama-agama Samawi mempercayai bahawa dunia sememangnya akan menemui penamat. Yang menariknya adalah di zaman moden mungkin ada yang beranggapan bahawa kepercayaan ni sepatutnya dah hilang lah, dah pudar kan, makin moden kan. Tapi tak, sebenarnya ia semakin kuat, malah makin popular. Cuma yang mungkin berbeza antara teori kemusnahan dunia zaman dulu dengan zaman sekarang adalah perincian bagaimana ia mungkin berlaku. Zaman sekarang ni dengan perkembangan sains, teknologi, macam-macam maklumat mula dimasukkan ke dalam teori tamatnya dunia ni. Jadi dalam video ni kita nak bentangkan teori-teori moden bagaimana bumi mungkin akan tamat, tetapi dengan disclaimer, dengan sedikit penafian bahawa kita bentangkan secara akademik. Maksudnya kita bentangkan secara untuk ilmu lah, dan kita taklah maksudnya nak gunakan untuk kata teori-teori ini pasti akan berlaku, teori-teori yang sedia ada ataupun kepercayaan agama yang lainnya salah ke apa ke. Tak. Malah yang menariknya sebenarnya adalah teori-teori kiamat moden ini ada yang diserap masuk ke dalam perbincangan eskatologi agama. Jadi tak apa, kita bentang dulu, di hujung video mungkin kita ceritakan sedikit pengajaran. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahr, yakni hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah, yakni mengorbankan binatang. Jadi mari kita laksanakan ibadah korban di bumi Anbiya, Palestin, Syria, Yaman. Anjuran aman Palestin yang telah belasan tahun menjalankan ibadah korban kepada rakyat miskin dan mangsa peperangan di sana. Ayuh kita berkorban sertai dengan mengimbas barkod, menekan link ataupun menghubungi wakil aman Palestin di pautan yang disediakan. Perang nuklear. Teori moden tamatnya dunia yang pertama adalah mungkin yang paling realistik, paling mungkin akan berlaku dan paling menakutkan, iaitulah perang nuklear ataupun perang dunia ketiga. Senjata nuklear adalah sumpahan yang paling besar pernah dibuat oleh umat manusia. Kalau dahulu senjata dicipta untuk menumpaskan musuh, untuk berburu dan sebagainya, tetapi senjata nuklear memusnahkan bukan setakat musuh tetapi ratusan juta nyawa, malah bumi secara total. Senjata nuklear berupaya melesapkan terus peradaban manusia. Ironinya, dek kerana tangan mereka sendiri. Nak kata seriusnya ancaman senjata nuklear ini terhadap masa depan bumi, sama ada kita semua ni ada lagi ke tak pada masa akan datang, adalah adanya satu konsep, iaitu
Doomsday Clock, jam kiamat. Jam kiamat ni bukanlah jam yang mengira betul-betul bilakah akan berlaku kiamat yang sebenar. Taklah, tak ada siapa yang boleh tahu bila akan berlaku kiamat yang sebenar. Tetapi apa yang jam ini buat adalah ia menganggarkan bilakah senjata nuklear akan mula digunakan pada masa yang terdekat. Pengiraan itu dibuat berdasarkan keadaan konflik geopolitik semasa antara pemegang senjata-senjata nuklear dunia. Kalau jam itu menunjukkan pukul 12.30 malam, maka ia bermakna pelancaran senjata nuklear daripada mana-mana negara nuklear ini adalah imminent, dan itu petanda terbesar detik bermulanya Perang Dunia Ketiga. Jadi apa waktu yang tengah ditunjukkan oleh Doomsday Clock ni sekarang? Waktunya adalah 90 saat lagi sebelum menuju ke tengah malam. Ia adalah yang paling dekat dan paling kritikal dalam sepanjang sejarah Doomsday Clock ini dicipta. Di sini kata-kata Einstein sering diulang. Aku tak tahu senjata apa yang akan digunakan pada Perang Dunia Ketiga, tapi yang aku tahu, Perang Dunia Keempat akan menggunakan batu dan kayu. Perubahan iklim. Satu lagi teori bagaimana kehidupan di atas muka bumi ini akan tamat, akan pupus sepenuhnya adalah perubahan iklim. Korang perasan tak, 4 tahun kebelakangan ini, cuaca sangat-sangat panas dan ini sebenarnya sangat-sangat menakutkan sebab ia adalah yang paling panas yang pernah direkodkan. Berbilion-bilion tan karbon dioksida dilepaskan setiap tahun oleh aktiviti manusia. Dan jika ini tidak dikawal, kita akan sampai kepada satu point di mana kita dah tak boleh nak patah balik lagi, iaitu ketika mana suhu naik 3 darjah Celsius yang menandakan kemusnahan total ekosistem bumi. Bandar New York, Shanghai, Abu Dhabi, Osaka, Jakarta dan banyak lagi akan ditenggelami laut disebabkan oleh pencairan ais di kutub. Sumber makanan akan terjejas teruk. Perubahan iklim menyebabkan tanah terhakis dan kandungan karbon di dalam tanah akan semakin berkurang menyebabkan tumbuhan tidak dapat lagi tumbuh dengan baik. Makanya makanan akan semakin susah dihasilkan dan menjadi semakin mahal. Bencana alam akan berlaku sebagai kesan langsung perubahan iklim. Tak ada benua yang terselamat daripada bahang haba, banjir, taufan dan puting beliung. Ini semua dijangka akan membunuh ratusan juta nyawa, terutama sekali bagi golongan-golongan miskin di negara-negara miskin. Dan disebabkan jurang antara miskin dan kaya semakin membesar, di mana orang kaya masih dapat hidup dengan agak selesa dan orang miskin tak boleh nak hidup, tak boleh nak survive langsung, maka dijangka semakin ramai akan mati disebabkan oleh pergelutan sosial yang berlaku. Tapi ini taklah bermakna bahawa ramalan ini kita tak boleh nak buat apa-apa sebab dia pasti akan berlaku. Tak, kita sebenarnya masih ada masa untuk patah balik. Kita masih boleh mengurangkan kandungan karbon yang kita lepaskan kepada alam sekitar. Penjajahan AI. AI, kecerdasan buatan, topik hot sekarang ni kan, sebab sekarang ni korang duk guna datang ni nak buat kerja sekolah korang kan. Tapi kenapa AI masuk dalam senarai teori kiamat zaman moden ni? Bukan bagus ke kalau nanti ada Doraemon? Sebenarnya tak pelik langsung sebab kita dah tengok daripada dulu dah
filem-filem fiksyen penjajahan robot ke atas manusia ni. Jadi teori AI ni ada beberapa lah senario endgame dia. Yang pertama adalah apa yang kita panggil sebagai singularity, ketunggalan. Iaitu apabila kecerdasan AI ini dah mencapai tahap manusia, malah lebih bijak daripada manusia. Sehingga kan ia boleh membina dirinya, iaitu AI yang satu lagi, tanpa perlu campur tangan manusia. Bermakna AI ni sekarang dia jadi macam satu spesies baru yang dia boleh membiak dengan sendirinya. Dan setiap spesies, tujuan mereka ke atas muka bumi ini adalah untuk terus membiak, dan mereka nak pastikan kesinambungan leluhur mereka. Ijab, AI ni kalau dia nak membiak, dia bukan macam kita manusia benda-benda biologi membiak. Dia mesti nak bahan-bahan mentah macam besi, kobalt, silikon ke. Macam mana dia nak dapat? Dia macam kena carilah daripada alam semula jadi. Dan macam mana kalau ada spesies lain yang nak bahan-bahan ni juga? Jadi diorang kena bersaing lah. Siapa lagi spesies yang nak bahan-bahan mentah ni? Manusia lah. Diorang akan bersaing, dan kat situlah kita tengok senario yang kita biasa tengok dalam filem manusia melawan robot. Tapi ini mungkin macam science fiction, dia fantasy sangat. Tapi satu lagi ancaman besar berkenaan dengan AI adalah ia diberikan akses kepada keselamatan negara. Ia digunakan untuk mengawal senjata-senjata paling bahaya pernah dicipta oleh manusia. Sebab manusia ni diorang fikir AI ni lagi cekap pada diorang, lagi efisien dan mampu untuk memproses maklumat lagi pantas daripada penciptanya sendiri. Senjata-senjata yang AI ini ada akses termasuklah watak utama kita tadi, iaitu senjata nuklear. Masalahnya adalah macam mana kalau AI ni dia dah jadi cukup bijak untuk dia berfikir sendiri, untuk dia buat keputusan sendiri yang dia rasa keputusan yang paling baik, paling efisien. Dan macam mana kalau AI ni dia tiba-tiba berfikir, okey, sekarang ni negara aku ni ada banyak musuh nuklear. Jadi untuk selamatkan negara aku kena serang dulu negara-negara lain ni sebelum mereka sempat serang aku. Jadi dia pun pergi lancarkan bom nuklear tu ikut suka dia. Seronok semua orang. Ancaman angkasa. Kalau korang fikir poin yang satu ni, korang mesti hairan macam mana manusia diorang boleh rasa gembira dan tak sentiasa berada dalam ketakutan. Kita ni semua ni tengah duduk atas sebiji batu yang berenang sorang-sorang dia di angkasa lepas yang besar dia tak terjangkau akal, dengan kelajuan beribu-ribu kilometer sejam mengelilingi berbola api gergasi. Macam mana kita semua boleh hidup lagi ni? Jadi ancaman daripada luar angkasa lepas adalah antara benda yang paling menakutkan boleh berlaku kepada bumi kita yang sebenarnya cinonet sangat ni. Bumi kita ni kalau nak dibandingkan dengan angkasa lepas alam semesta, mungkin macam semut yang tengah terapung-apung atas daun di tengah-tengah lautan Pasifik. Ombak kuat sikit, cuaca teruk sikit, habislah nyawa semut korang. Di angkasa, batu-batu asteroid yang punya banyak sebenarnya boleh hentam bumi kita. Ataupun bumi kita ni boleh lari orbit dia, dan bila lari sikit je daripada orbit, maka kita semua boleh hancur terbakar. Atau kita boleh membeku satu dunia. Matahari boleh buat hal, dia boleh pancarkan sinaran suria yang membakar semua satelit kita dan menghancurkan grid elektrik kita. Dan Mahmat ni, lubang hitam. Kalau Mahmat ni tiba-tiba muncul lah dalam sistem suria kita, hasta la vista semua orang. Harap korang suka spaghetti, sebab bila korang masuk dekat dalam lubang hitam, korang akan memanjang macam spaghetti. Teori kiamat fizik alam. Dan akhir sekali adalah teori kiamat lebih kurangnya semula jadi, iaitu yang berlaku disebabkan oleh
fizik hukum alam ini. Di mana menurut teori ini, kalau bumi kita dibiarkan terus berpusing sorang-sorang je, tak ada siapa kacau, lama-lama dia akan kiok jugalah. Laut di bumi kita sendiri dijangka akan menggelegak dan tersejat sepenuhnya. Ini kerana matahari akan mengembang dan menjadi semakin panas. Kalau ada lagi hidupan yang masih boleh survive sampai sekarang, tak tahulah, contoh beruang air ni ke, dia hidupan paling tahu, maka sampai satu point semua hidupan ini akan lesap tamat sepenuhnya. Bumi akan jadi tak ubah seperti semata-mata batu yang kering kontang. Malah selain daripada bumi ini tamat, alam semesta kita ini juga dijangka akan menemui penamatnya dalam satu insiden yang dipanggil sebagai kematian haba alam semesta. Tapi senario ini dijangka sangat-sangat jauh lagi lah ia akan berlaku. Matahari kita dijangka akan mati 5 bilion tahun lagi. Kalau dulu-dulu aku adalah buat lawak, waktu ni One Piece pun tak habis lagi. Tapi aku pelawak je tu, kenapa tak habis lagi ni? Alam semesta kita pula dijangka akan tamat 10 kuasa 100 tahun lagi. 10 diikuti dengan 100 nombor kosong, barulah ia dijangka akan mengalami senario kematian haba tersebut. Itu pengiraan sajalah. Kalau benda nak jadi, maka mungkin tak perlu tunggu 5 bilion tahun ke apa ke. Mungkin, tak tahu, beberapa puluh tahun pun boleh berlaku. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan terhadap teori-teori kiamat zaman moden. Ya, kebanyakannya adalah teori-teori yang dikembangkan berdasarkan kepada pengetahuan terbaru mengenai sains, alam semesta dan perkembangan teknologi manusia. Kesimpulannya bahawa kita ini memang sentiasa berada dalam ancaman. Jadi kalau dunia ni memang akan tamat, kita nak kena buat apa ni? Nak kena gerabah ke? Kita dikehendaki untuk buat apa yang sepatutnya kita buat, iaitu selain daripada kiamat besar ni, iaitu kiamat matinya, binasanya dunia, ada lagi kiamat yang akan berlaku kepada semua orang. Semua orang akan rasa dan sudah rasa, iaitu kiamat kecil, kematian. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena sentiasa memperbanyakkan amalan kita. Jadi sentiasalah beranggapan bahawa aku akan menghadapi kiamat pada esok hari, iaitu mungkin aku akan mati ataupun memang betul-betul akan kiamat esok hari. Jadi pada hari ini, pada waktu sekarang, kita kena perbanyakkan amalan yang ada, iaitu antaranya adalah kita berinfak, kita berkorban dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi tak kisahlah macam mana pun perincian bagaimana bumi ini akan tamat binasa, akhir sekali apa yang paling penting adalah kita sebagai individu, bagaimana kita nak bersedia untuk menghadapi apa selepas kiamat. Jadi itulah sedikit sebanyak. Apa pandangan anda, tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Dan kalau anda sokong saluran ajar, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan mungkin menjadi member Azharian. Sangat-sangat membantu. Assalamualaikum.